Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam program Tukul Syarah 2, yang ialah kita berbicara pada malam ini atas suatu isu yang ialah analisis kes muta'ah. Yang mana pada malam ini kita tampilkan yang pertamanya jauh datangnya daripada Universiti Kebahasaan Malaysia, Profesor Madya Datuk Dr. Haziq Izzat. Yang keduanya juga pada malam ini kita ada seorang pakar syar'i yang begitu handal ataupun lebih popular dalam dunia maya dengan panggilan double F, Tuan Faris Fadli. Dan juga pada malam ini bersama-sama tetamu undangan kita yang daripada tadi saya melihat seakan matanya berkaca, yang ialah Datin Izzy yang bersama-sama dengan kita untuk memanaskan suasana tukul syariah kita pada malam ini. Yang pertama, bila kita membicarakan soal muta'ah. Muta'ah ini tuan-tuan puan-puan, kalau kita tengok bagaimana kalimah muta'ah ini berasal daripada kalimah al-mata'. Apa itu al-mata'? Yang ialah bermaksud sesuatu yang menyeronokkan dan juga yang dapat dimanfaati. Dan juga kalau kita tengok betapa dalil yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya kita melihat ayat 241 di dalam surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walil mutalaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang maksud kepada firman Allah, walil mutalaqati mata'un bil ma'ruf, kepada wanita-wanita yang diceraikan, maka hendaklah diberikan oleh suaminya muta'ah menurutnya ma'ruf, sebagai suatu kewajipan haqqan 'alal muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Maknanya orang bertakwa ini disentiasa mengambil peduli berkaitan dengan kewajipan yang mesti dikerjakan olehnya setelah mana berlakunya perceraian. Dan kemudian kalau kita tengok kepada definisi yang telah disebutkan oleh para alim ulama, antaranya kalau kita melihat kepada apa yang telah dinyatakan oleh Syekh Dr. Wabah Az-Zuhaili di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, yang mana berpandukan kepada pandangan daripada imam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan disebutnya dikatakan mut'ah, yang ialah hartanya wajib ke atas lelaki membayar kepada isterinya yang diceraikan pada masih hidup dengan talak dengan beberapa syarat yang tertentu. Dan kita juga melihat bagaimana persoalan mut'ah ini, kalau kita tengok bagaimana di sisi pandangan mazhab Syafi'i agak perlainan dengan mazhab Maliki, yang mana mazhab Syafi'i menghukumkan bahawasanya wajib bagi seorang suami memberikan mut'ah kepada isterinya telah diceraikan. Dan begitu juga kalau kita tengok dari sudut perbahasan berkaitan dengan mut'ah secara umum, dan mut'ah juga difahami sebagai mut'ah haji, bab haji. Dan mut'ah juga disebut berkaitan dengan mut'ah perkahwinan yang bertempoh sesuatu masa, dan juga mut'ah juga disebut berkaitan dengan mut'ah perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Dan begitu juga kalau kita tengok perbahasan dari sudut kadar mut'ah. Contohnya kita melihat bagaimana ulama Hanafi ataupun Al-Hanfiyah menetapkan bayaran mut'ah merupakan 3 pakaian, iaitu pakaian basahan, pakaian tudung kepala, dan pakaian yang menutup aurat daripada kepala hingga ke kaki. Dan ulama Syafi'i di dalam mazhab Syafi'i ataupun kita panggil sebagai Asy-Syafi'iyah berpandangan bahawasanya pemberian mut'ah adalah tidak kurang daripada 30 dirham atau barang yang sama nilai dengannya. Ini adalah serendah-rendahnya yang disunatkan. Dan setinggi-tinggi mut'ah ialah bayaran tebusan khadam hamba, dan yang sederhana ialah pakaian. Dan disunatkan mut'ah itu ialah juga kadarnya sampai separuh daripada mahar misli. Maka ini di sisi pandangan ulama Asy-Syafi'iyah. Jadi apa-apa tuan-tuan perempuan, dalam kita menghuraikan berkaitan dengan kes mut'ah yang kita bicarakan pada malam ini, yang pertama saya nak pergi kepada Profesor Dr. Haziq Izzat. Kalau Prof tengok sekarang bagaimana ada kadang-kadang berlaku sedikit konflik bila berlakunya perceraian di kalangan mereka yang memohon itu tidak dapat membezakan antara hadanah mut'ah. Dan kadang-kadang tuntutan itu disebabkan kerana marah kepada pasangan yang bercerai, seakan-akan mereka tidak redha dengan apa yang berlaku. Jadi bagaimana konsep mut'ah yang sebetulnya mengikut pandangan syarak? Minta Prof uraikan kepada penonton kita pada malam ini.
Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Rizal, rakan bijaksana saya, Dr. FF, dan kepada saudari. Okey, kalau kita lihat sebenarnya, kita tak boleh, mutaah ni bukanlah kerana atas dasar kita dendam. Kita nak membalas dendam sebab kita tak puas hati, kita diceraikan, kan. Sebenarnya kita kena lihat, kita kena faham bahawa mutaah adalah salah satu tuntutan selepas perceraian itu, selepas ditalakkan itu. Jadinya dia berbeza dengan nafkah edah, berbeza dengan harta sepencarian, ya. Jadi nafkah ni kita kena ingat, dia bukanlah mutaah ini bukanlah nafkah untuk isteri, bukan nafkah semasa isteri. Dan kedua, nafkah ini bukanlah nafkah yang mana anak-anak dalam tanggungan tu, masa dalam perkahwinan tu. Yang ketiga, nafkah ini bukan nafkah yang kebelakangan isteri tu dan anak-anak yang dalam tanggungan, bukan yang kita kira daripada belakang nafkah tu. Yang keempat adalah nafkah ini bukan nafkah edah isteri, berlainan itu. Jadinya nafkah edah dengan mutaah itu memang berbeza. Dan yang kelima, nafkah ini bukanlah harta sepencarian. Kadang-kadang sampai kita atas rasa kita tengah emosi, kita terlupa nak bezakan antara mutaah dengan harta sepencarian. Habis semua benda nak dimohonnya. Dia ungkit doktor. Habis Bila mana diungkit tengok marah ni, semua dia nak ungkit. Semua dia nak ungkit. Rumah kereta. Ya, betul. Jadinya apa benda yang kita perlu lihat sebenarnya dalam kita membuat tuntutan mutaah ini, yang saya nampak perkara-perkara yang penting yang perlu diperhalusi, perlu diperhatikan oleh para pengamal undang sekiranya ada nak membantu masyarakat. Kita kena lihat apa keperluan isteri itu yang diceraikan untuk memulakan hidup baru. Bukannya nak terus mohon mutaah, minta mutaah terus jadi kaya, jadi jutawan, bukan. Kita puas hati tengok Banyak orang nak bercerai doktor sebab seronok dapat duit. Kita tak nak bekas suami kita tu jadi papa kedana sebab kita pula dapat kita tu mutaah. Konsep mutaah itu dah lari masuk kata jadi madiah pula. Betul. Yang kedua, kita kena tengok taraf hidup dan kedudukan suami itu semasa perintah mutaah itu dibuat. Yang ini biasanya hakim akan mempertimbangkanlah perkara-perkara ini. Yang ketiga adalah kesulitan kewangan yang dihadapi oleh isteri yang mana ia diceraikan selepas diceraikan. Yang keempat adalah tempoh perkahwinan pihak-pihak. Janganlah baru sebulan dua berkahwin dah. Hari ni dah jadi trend. Hari ni Trend prof. dah bercerai, Selebriti dah minta artis. mutaah 5 juta 2 hari. Wah, Takkanlah kan? Takkanlah, tak relevan lah. Yang kelima adalah sumbangan yang diberikan oleh isteri itu yang diceraikan tu semasa dalam perkahwinan tu. Dia mungkin nampak sama apa yang pertimbangan ni, kita nampak macam ada lebih kurang macam atas pencarian. Tapi kita ni kena beza lah. jadi maksudnya mutaah ni lebih kepada nak menggembirakan pasangan yang telah bercerai. Sebab saya melihat apa yang disebut oleh Syekh Qutb dalam kitab Tafsir fi Zilal Al-Quran, yang mana maksud kepada ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah, kata Syekh Qutb bahawasanya untuk menggembirakan pasangan yang bercerai. Jadi ini saya melihat bahawasanya sama sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh junjungan yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, berikan hadiah dan maka itu akan memberikan kegembiraan. Jadi saya kira konsep yang Prof terangkan tadi sangat jelas berkaitan dengan mutaahnya sebetulnya, maksud kata bukan ruang batu loncatan nak jadi kaya, mengambil kesempatan dan sebagainya. Jadi sebelum saya pergi kepada lawyer terkemuka kita Tuan FF Faris Fadli, saya nak pergi kepada tetamu khas kita Prof yang kita datangkan Latin Easy pada malam ni, yang saya difahamkan ada sesuatu yang terbuku di hatinya. Jadi mungkinlah dari sudut sebagai orang yang berhadapan dengan kes yang betul berat diuji dalam rumah tangganya, naik turun ke mahkamah sebelum ni dah macam-macam, mungkin ada sesuatu yang Latin Easy nak kongsi dengan penonton pada malam ni. Silakan. Terima kasih Tuan Hasliza. Okey, sepanjang perkahwinan saya selama 20 tahun dengan bekas suami saya, kami punya 5 orang anak. So masa tu kerjaya saya dalam kerjaya saya memang tinggi lah time tu. Saya bekerja dekat pegawai tertinggi agensi dan kerajaan lah. So pada ketika tu suami saya dia meminta saya supaya saya berhenti kerja sebab dengan faktornya anak, kita orang time tu dah 5 orang. So
tak sempat lah, takkan Jadi nak puan harap. pun ikut je lah bila suami suruh Ya, berhenti. saya ikut lah. Berapa lama puan di agensi kerajaan? Berapa lama tempoh? Tempoh dalam 10 tahun. 10 tahun. Daripada saya seorang pegawai sampailah tahap yang paling tinggi lah, yang mana yang cita-cita yang saya inginkan lah. Jadi setelah berhenti daripada perkhidmatan awam, apa yang puan lakukan setelah diarahkan oleh suami? Selepas saya berhenti tu, saya sepenuh masa menjaga anak lah. Yang mana tengok anak apa ni, apa keperluan anak, mana anak nak pergi apa. Kebanyakan saya lah dengan anak-anak. Suami saya memang dia seorang businessman yang mana dia busy. Dia ada bisnes dekat luar negara, dalam negara. So sentiasa busy, sentiasa pergi outstation. Dia hanya bagi duit je dekat kita orang, sediakan tempat tinggal, lepas tu sediakan kereta. Memang kita orang selesa, tapi kasih sayang seorang ayah tu, anak-anak saya, Saya harap puan bertabah puan. ya, anak-anak saya sentiasa tanya mana daddy. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana. So orang tak tahu apa yang saya rasa tahu. Bila ditinggalkan, pergi mana-mana pun orang tanya mana suami. Padahal suami saya seorang yang amat dikenali kan. So saya malulah dengan kawan-kawan saya, dengan kawan saya tahu kerjaya saya sebelum ni. So dia pernah abaikan saya, tinggalkan saya, yang mana kita orang hampir dalam 2 tahun jugalah. Jadi bagaimana saya tak rasa kasih sayang seorang suami tu. Puan sebagai isteri kepada seorang tokoh yang agak terkenal di Malaysia, dan saya yakin dunia maya pun mengenali bekas suami puan. Jadi dalam bagaimana situasi perceraian tu boleh berlaku? Puan ada di sana apa-apa perkara yang mungkin puan nak kongsi dengan kami pada malam ini dan penonton? Ada. Kadang-kadang bila setiap kali kita orang bertengkar, anak-anak dengar. So lepas tu ada juga bekas suami saya terpukul, mungkin time tu sangat, orang kata mungkin saya provoke dia, saya pun ada emosi saya, dia pun ada emosi dia. So pernah lah dia tertampar lah. Mungkin saya pun time tu pun tak sepatutnya cakap macam tu. Saya tak salahkan dia. So lama kelamaan kita orang decide lebih baik kita orang berpisah daripada hidup dalam keadaan macam ini. Jadi proses sekarang ni puan masih masuk kata sedang membuat tuntutan di mahkamah ataupun belum lagi, atau bagaimana puan? Saya sudah buat tuntutan muta'ah terhadap suami saya. Jadi berpandukan pada puan yang puan kita tadi, Datin sebutkan tadi. Jadi mungkin Tuan Faris Fadil sebagai seorang peguam syar'inya sangat berpengalaman. Jadi mungkin ada kes-kes sebelum ni, sebab saya melihat di sana ada beberapa faktor yang perlu diambil kira dengan pengorbanan dia, berhenti kerjanya walaupun dah punya jawatan yang tinggi di sebuah agensi. Dan mungkin ada kes-kes sebelum ini yang mungkin boleh diperjelaskan sebagai orang yang terlibat dalam bidang guaman syar'i. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Ya. Okey, merujuk kepada kes Datin AG. Kes ini boleh dirujuk daripada kes Noraini binti Rashid lawan Hamzah bin Zainuddin di Mahkamah Tinggi Syariah di Ipoh. Kes ini pada tahun 1996. Okey, di dalam kes ini defendant iaitu Noraini dan responden sebagai iaitu Hamzah telah bercerai dan dikurniakan 2 orang anak. Okey, sama seperti kes Datin AG ni. Dia seorang perempuan yang berkejaya, yang seorang mempunyai satu pangkat yang tinggi dalam sebuah agensi, dan di situ mahkamah mengambil kira apa-apa yang terjadi selepas perceraian boleh diambil kira dalam mut'ah. Maksud kata di sini mut'ah ini adalah salah satu sagu hati yang wajib diberi oleh seorang suami kepada isteri. Okey, tetapi kalau suami tu dia tak nak bagi dan ia perlu dituntut ke mahkamah. Apabila mahkamah menyelesaikan satu kes, mahkamah akan memberitahu. Tapi dalam kes Datin AG, maafkan saya, Datin AZ. Okey, kes ini dikira juga sebabnya dia orang yang berkejaya. So semenjak dia berhenti daripada situ, dia dikira juga.
Maksudnya ada hak detenisi ni yang boleh kita bawa. Ya, boleh kita bawakan. Boleh kita tuntut juga dalam iddah mut'ah. Sebab dia berkejaya. Itu saja. Okay, tadi setelah kita mendengar fakta yang dibetulkan oleh detenisi, mungkin Tuan Faris Fadil boleh terangkan apa enakmen yang barangkali pertukan yang ada bagi membela golongan seperti detenisi. Silakan Tuan. Okey, sebelum itu kita pergi kepada peruntukan Seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 yang memperuntukkan selain dari haknya menuntut nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patuh oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian sagu hati kepada mahkamah dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum syarak. Okey, hukum syarak di sini hukum syarak mut'ah kepada isteri yang telah diceraikan adalah wajib berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang bermaksud bagi perempuan-perempuan yang telah diceraikan sagu hati dengan cara yang baik sebagai hak ke atas orang yang bertakwa. Okey, manakala hikmah, seterusnya kita pada hikmah dan tujuan utama diwajibkan pembayaran mut'ah boleh dilihat di dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Al-Islami oleh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili jilid 4 muka surat 128 yang maksudnya kewajipan memberi mut'ah adalah kerana menutup sangkaan buruk oleh terhadap isteri yang telah diceraikan serta bertujuan menyukakan hati bekas isteri. Yang ini mut'ah ni adalah tujuan untuk menyukakan hati dia, mengembirakan hati dia ketika berpisah dari rumah kelaminnya, dan mut'ah juga bertujuan menenangkan emosi yang tidak tenteram, kepedihan hati yang dialami oleh isteri akibat perceraian oleh suaminya. Okey, di sini kita nampak terdapat beberapa asas penting dalam peruntukan ini adalah frasa yakni diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya adalah syarat kelayakan pihak oleh isteri menuntut mut'ah. Namun begitu adalah penting juga untuk kita kembali kepada asas pensyariatan mut'ah ini terlebih dahulu bagi memahami maksud di sebalik pensyariatan mut'ah ini. Okey, dalam menentukan maksud frasa di dalam peruntukan tadi kita masih dalam peruntukan tadi. Sebab tu masih berkaitan dengan elemen. Kita masih dalam elemen dalam peruntukan tadi. Diceraikan tanpa sebab yang patut. Beberapa kes yang telah diputuskan sebelum ini boleh dirujuk, antaranya kes Syafi'i bin Muda lawan Adnan Hawa binti Muhammad, dan juga kes di dalam kes ini Mahkamah Rayuan Negeri Terengganu menyatakan bahawa frasa diceraikan tanpa sebab yang patut diceraikan tanpa sebab yang patut adalah syarat kelayakan pihak isteri itu menuntut mut'ah sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab Al-Hawa'i Al-Kabair syarah daripada kitab Al-Mukhtasar Al-Muzanni edisi pertama 1994 iaitu terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Jadi Tuan Faris, saya nak mencelah sedikit kalau disebutkan tadi tanpa sebabnya patutnya. Jadi bagaimana pula kes kalau seseorang isteri itu barangkali melakukan nusyus ataupun barangkali timbul kes-kes berkaitan dengan fasah contohnya. Adakah layak mut'ah untuk dimohon di mahkamah? Okey, baik. Berkaitan dengan nusyus, isteri nusyus itu secara total tidak mempengaruhi apa-apa tuntutan mut'ah. Itu sahaja. Dan berkaitan dengan ada atau tidak kes-kes yang terkini ataupun mungkin kes sebelum ni berkaitan dengan isu mut'ah, sama ada berkaitan dengan nusyus ataupun fasah ataupun perceraian yang biasa, minta Tuan bentangkan kepada penonton kita pada malam ni. Untuk soalan daripada fasad tadi, yang antara yang terkini antara namanya perayu Anwar bin Saleh dan responden Azura binti Muhammad. Kes ini memang baru lagi tahun 2021, 13 Bulan 2021. Alasan penghakiman di sini perayu dia pergi ke Mahkamah Rayuan kerana untuk tuntutan 2,000 mut'ah daripada pihak responden. Okey, alasan penghakiman membatalkan kerana hakim bicara
telah terkhilaf dari segi undang-undang kerana meluluskan tuntutan mut'ah, responden berdasarkan Seksyen 58 Namun Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Sedangkan responden bukanlah wanita yang berhak mendapat mut'ah menurut Undang-Undang dan Hukum Syarak. Maksud kata di sini, fasa ini apabila seseorang isteri itu memohon tuntutan mut'ah, ia terbatal. Jadi saya nak pindah pada panel kita yang berikutnya, Prof. Madia, Datuk Dr. Haziq Izzat. Berpandukan analisis kes yang dibentangkan oleh Tuan Faris Fadil. Saya nak tanya kepada Prof sendiri, apa sebenarnya kriteria atau penasihat pertimbangan mahkamah? Sebab maklum saja sekarang ni kita ada jabatan netizen negaranya hanya suka menggelarkan kluster kayangan marhain, dan kadang-kadang kita tu ada kes yang cuma dapat 1,500 tuntutan mut'ah, adanya sampai berjuta, Prof. Ini apa sebenarnya asas terhadap pertimbangan mahkamah terhadap kes-kes mut'ah yang difailkan? Sila, Prof. Okey, baik. Begini Tuan Azizal, kalau kita tengok dalam kita mencari formula-formula yang perlu diikuti mahkamah untuk memutuskan kadar yang kita fikirkan munasabah. Jadi suka saya merujuk kepada beberapa kes yang terdahulu yang kita lihat kita dapat daripada jurnal-jurnal hukum. Pertama, kita kena meletakkan satu kadar mut'ah itu sama seperti nafkah, iaitu keperluan harian. Saya rasa ini satu perkara yang saya rasa salah lah kalau kita letakkan kadar nafkah itu sama seperti mut'ah. Sedangkan mut'ah itu sendiri konsepnya adalah sagu hati, sedangkan nafkah itu adalah kewajipan. Walaupun mut'ah itu wajib. Yang kedua adalah kadar mut'ah itu sepatutnya lebih rendah daripada nafkah. Yang ketiga, kita kena lihat kepada kedudukan pihak-pihak. Yang ini status kewangan suami dan juga taraf kehidupan isteri. Kemudian keempat, kita kena tengok berapa lama pula tempoh perkahwinan tu. Yang kelima, kita kena ingat mut'ah itu tidak diasaskan kepada kiraan jumlah harta yang terkumpul. Ini bukan seperti tuntutan hasil atas pencarian. Ini adalah mut'ah. Kemudian kemampuan suami, yang tu juga penting. Kedudukan isteri, pengorbanan sepanjang perkahwinan, ini kita kena lihat juga. Jadi kemampuan suami itu masuk Prof, adakah diukur ketika perceraian itu berlaku, ataupun ada orang yang selepas bercerai pun jatuh susah walaupun dahulunya mungkin senang lenang. Jadi bagaimana syarak melihat isu soal kedudukan status suami itu? Status suami ni kita kena lihat semasa keadaan semasa selepas perceraian itu berlaku. Selepas perceraian itu berlaku, dan kita kena ambil tempoh itu selepas tempoh iddah. Sebab dalam tempoh iddah itu suami isteri itu masih boleh dirujuk lagi. Kemudian ada beberapa yang saya nak petik berkaitan dengan pertimbangan oleh pihak mahkamah dalam kes Zahara binti Alias lawan Jeneral Bersara Tan Sri Datuk Zain Hashim yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, yang mana berkaitan dengan mahkamah telah memutuskan berkaitan dengan kadar pemberian mut'ah atas dasar jumlah mut'ah itu adalah berdasarkan kepada persetujuan dan kerelaan suami isteri. Jadi jika tiada persetujuan, hendaklah ditentukan oleh hakim. Jadi yang kedua adalah hakim hendaklah menilai kedudukan susah senang, kaya miskin suami serta sifat isteri. Yang ketiga, mut'ah itu adalah balasan khidmat ataupun layanan isteri, termasuk mengurus rumah tangga dan anak-anak sepanjang tempoh perkahwinan. Kalau kita lihat tadi, saudara Aziz tadi ada Tadi maksud kata dia layak lah tuan, sebab diukur dari sudut pengorbanan macam tadi disebut. Betul. Kalau kita rujuk kepada kes ini, tahun kita nampak apa yang dialami oleh Datin Aziz tadi diambil kira oleh pihak mahkamah. Maknanya ada asasnya untuk kes itu difailkan. Yang keempat adalah tempoh masa perkahwinan yang lama. Yang mana pihak-pihak telah melalui pahit manis, susah senang bersama-sama. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan pembayaran mut'ah itu. Perlu diingat, bukanlah satu bayaran bulanan pendapatan
bulanan suami. Ya. Kalau suami gaji 2,000 setiap bulan, janganlah diikut gaji bulanan suami. Ini banyak orang banyak salah faham. Prof. Ini yang salah faham. Sebab wang tersebut adalah tujuan wang mut'ah itu kita kena ingat adalah untuk menggembirakan dan membantu isteri tadi memulakan hidup yang baru. Okay, jadi Prof, saya nak tanya soalan sebagai sambil-sambil kita nak berkongsi ilmu pada malam ni. Kita lazim mendengar tentang soal mahar kahwin tertinggi di Malaysia, kes perkahwinan Datuk Siti dan Datuk Kim. Maklum sajalah masyarakat di luar sana kan hari ini info hanya di hujung jari Prof ya. Jadi kalau berkaitan dengan kes tuntutan mut'ah di Malaysia ini, berapakah kes yang tertinggi yang pernah direkodkan, Prof? Okey. Kalau kita lihat di dalam jurnal hukum lah kita ini saya rasa kita boleh tengok kes yang terdahulu ini saya rasa tak lama ni tahun 2016 ni. Kes Shahnaz Majid lawan dengan Datuk Seri Mahmud. Kes ini adalah kes berkaitan dengan kes tuntutan mut'ah. Yang mana tuntutan mut'ah di dalam kes ini adalah sebanyak 100 juta. Oh, banyak tu. 100 juta. Jadi pihak plaintiff dia telah memfailkan tuntutan ini. Pihak plaintiff ni Shahnaz Majid dia memfailkan tuntutan sebanyak 100 juta kepada pihak defendant. Jadi apa yang kita nampak dalam kes ini, plaintiff dia hujahkan yang mana dia tuntut tu dia mampu kerana dia layak dapat jumlah tersebut sebab kemampuan defendant. Okey, defendant ini yang kita seperti kita maklum adalah anak bekas Ketua Menteri Sarawak lah pada ketika itulah. Statusnya itu dan kerana kesan perceraian yang dihadapi oleh pihak plaintiff ini telah mengaibkan dia sendiri dan telah merendahkan taraf dia di kalangan mata masyarakat. Jadi bila kita lihat dalam kes ini kita nampak mahkamah telah memutuskan atas beberapa dasar pertimbangan yang mana kita ulaskan sebentar tadi tu, jumlah mut'ah yang diputuskan oleh mahkamah yang hendak dibayar oleh pihak defendant pada plaintiff adalah sebanyak 30 juta. Maknanya Prof, realitinya di sini tak timbul soal double standard di pihak mahkamah, tetapi sebaliknya soal isunya berlaku tuntutan itu dilihat kepada status suami. Benar. Dan status seseorang yang hidup dalam masyarakat dan kesan kepada perceraian. Jadi untuk kita pergi lebih jauh dalam program Tukul Syariah pada malam ini, kita ada soalan yang diajukan dalam media sosial kepada para panelis kita berkaitan dengan yang pertamanya yang dipaparkan di skrin kita boleh tengok pada malam ini. Yang pertama soal, adakah tuntutan fasah, tuntutan mut'ah itu akan boleh dituntut kiranya berlaku fasah dalam perkahwinan. Dan itu antara soalan yang ditanya dalam media sosial pada malam ini. Mungkin panelis kita yang kedua, Tuan Faris Fadil boleh memberikan pencerahan, insya-Allah. Okey. Berkaitan dengan soalan ni, tuntutan fasah yang melibatkan mut'ah, sesebuah tuntutan mut'ah itu boleh terbatal jika terdapat apa-apa tuntutan fasah daripada bekas isteri. Secara mudah untuk difahami secara awam, apa-apa melibatkan tuntutan fasah di dalam tuntutan mut'ah, maka terbatal tuntutan mut'ah itu. Maknanya sebarang kes fasah tidak boleh dituntut mut'ah di mahkamah. Jadi itu satu jawapan buat penuntun yang barangkali agak keliru antara perceraian yang biasa dan berkaitan dengan fasah. Dan mungkin saya minta tambahan daripada Prof sendiri, apakah jenis-jenis perceraian yang menyebabkan seseorang pemohon itu tidak layak untuk mendapat mut'ah di mahkamah? Silakan Prof. Banyak terakhir barangkali pada malam ini. Okey, perceraian yang berpunca daripada isteri semata-mata yang tidak mewajibkan si suami untuk bayar mut'ah ada 6, iaitu yang pertama adalah isteri yang murtad. Yang kedua, sekiranya fasah nikah kerana aib isteri. Maksudnya perceraian tu adalah berpunca daripada fasah yang berpunca daripada aib isteri lah. Yang ketiga adalah isteri yang dimerdekakan. Suami masih hamba tetapi isteri memilih untuk fasah nikah. Maksudnya dia tak yang menjadi hamba itu masihlah suami lah.
Yang keempat adalah isteri fasa nikah kerana suami itu sendiri papa. Yang kelima adalah isteri fasa nikah kerana suami itu mati pucuk. Jadi dalam keadaan ini yang disebutkan tadi itu, jadi tidak wajib oleh si suami tadi untuk membayar mut'ah kepada si isteri. Okey, perceraian berpunca daripada kedua-dua belah pihak. Suami dan isteri dia ada terbahagi kepada dua. Yang pertama, punca perceraian daripada suami lebih kuat, iaitu khuluk dan taufid al-talaq. Yang ini suami wajib bayar mut'ah. Yang kedua, punca perceraian daripada isteri lebih kuat, iaitu dalam kes isteri seorang hamba dan suami membelinya daripada tuan si isteri. Dalam konteks Ya. kita sekarang sudah tidak ada Tak lagi ada hamba perang. Maka punca fasah akibat daripada lebih kuat di pihak isteri. Dalam kes ini menurut qaul jadid, suami tidak berkewajipan untuk bayar mut'ah. Jadi itu saya kira sudah lengkap barangkali. Mungkin penonton di luar sana boleh faham hasil daripada kita berbicara pada malam ni dalam program Tukul Syariah, dan kita kira analisis kes mut'ah ini sudah jelas. Nikmatnya telah diterangkan, peruntukannya. Jadi barangkali yang terakhir kepada Tuan Faris Fadil, mungkin kaum hawa ni kadang-kadang kita tengok mereka sangat naif dalam memahami bagaimana cara nak buat permohonan ke mahkamah berkaitan dengan tuntutan mut'ah, kes tuntutan mut'ah. Mungkin Tuan boleh perjelaskan sedikit pada malam ini. Okey, berkaitan tuntutan mut'ah ini, setelah bercerai, isteri itu, bekas isteri, dia harus menilai berapa kadar nilai tuntutan mut'ah yang ingin difailkan di mahkamah yang berbidang kuasa. Okey, di Kuala Lumpur, yang seperti kita tahu, mahkamah rendah di bawah 100K, 100,000, dan mahkamah tinggi di Kuala Lumpur 100,000, manakala di Selangor 300,000 untuk 300,000 ke bawah untuk mahkamah rendah dan 300,000 ke atas untuk mahkamah tinggi. Itu terkini Tuan. Itu yang terkini. Jadi seseorang bekas isteri itu boleh filekan tuntutan di situ, di mahkamah selepas daripada iddah. Dan dikira apa-apa tuntutan mut'ah dikira selepas daripada tarikh perceraian. Itu saja. Jadi dalam kita nak meneruskan agenda forum pada malam ni, nak memanahkan suasana. Dan kalau tadi, saya pun tadi ada baca banyak komen dalam media sosial yang menyebutkan kita lebih nak memenangkan suami pada malam ni, Prof. Mungkin saya nak pindah pada Datin lah kalau macam tu. Saya tengok banyak sangat komen pada netizen pada malam ni. Jadi Datin mungkin ada soalan yang nak diajukan pada panel kita pada malam ni. Silakan Datin Izzy. Terima kasih Tuan Hasliza. Memang betul. Saya pun nak tanya juga. Adalah member-member saya pun ada yang berlaku penceraian lah. Yang mana dia orang ada tanya saya, dan kenapa lah dia orang minta tuntutannya, nilai dia macam ni. Tapi sedangkan dia patut dapat. Tapi bila dah sampai ke mahkamah, dia dapat sikit. So saya tak nak orang lain yang dimangsa ataupun saya sendiri ke, yang mana kita orang sepatutnya dapat nilai yang kita orang minta. Sebab Jadi saya minta kepada Prof lah yang mungkin banyak buat analisa. Mungkin Prof melihat ada kelompongan dalam enakmen yang sedia ada, ataupun bagaimana solusi yang terbaik dalam kita membela nasib kaum hawa yang mungkin tertindas disebabkan perbuatan zolim daripada suami mereka. Silakan. Okay, terima kasih. Begini ada ni, saya nampak dalam keadaan macam ni, kita bukanlah kita kata ini kita panggil grey area lah, kita panggil grey area dalam undang-undang. Peruntukan kita, undang-undang syariah kita dah cantik. Kita berlandaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Cuma hanya kita nampak mungkin ada sedikit penambahbaikan berdasarkan kepada peruntukan. Saya ambil contoh daripada Seksyen 58 enakmen Undang-Undang Keluarga Syariah Selangor tadi yang dibacakan oleh Tuan Faris tadi. Saya nampak ada beberapa penambahbaikan grey area yang kita nampak kita boleh tambah baik, dan mungkin kita buat pindaan atau kita buat penambahan dalam peruntukan tersebut. Yang pertama saya nampak mungkin di dalam peruntukan Seksyen 58 ini mungkin boleh ditambah berkaitan dengan keperluan
isteri yang diceraikan untuk memulakan hidup baru. Itu pertama. Yang kedua, saya nampak berkaitan dengan taraf hidup dan kedudukan kewangan suami pada masa perintah itu dibuat. Ya. Sebab kita tak tahu, mungkin dalam semasa perintah dibuat, mungkin taraf kewangannya mungkin dah bertambah baik, Ya. ataupun mungkin makin teruk, kan, kita tak tahu. Jadi saya rasa mungkin kemampuan ini kena dimasukkan juga. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kesulitan kewangan pihak isteri yang diceraikan. Kita tak tahu apa kesusahan dia turun naik mahkamah, minta bantuan sana sini nak membesarkan anak-anak, apa bantuan apa semua. Jadi mungkin perkara ini antara perkara yang boleh dipandang lah. Yang keempat adalah tempoh perkahwinan PPH lah. Ini adalah salah satu elemen penting lah. Saya percaya dalam pada masa kini lah kita nampak hakim-hakim syariah kita pun dah makin ambil berat berkaitan dengan perkara-perkara ini, dan asas-asas pertimbangannya banyak merujuk kepada kita terdahulu. Dan saya rasa benda ni Jadi, cuma benda ni tidak ada di Semua dalam. pihak perlu mengharapkan Ya. agar kelompongan dapat ditampung, diperbaiki Betul. dari masa ke semasa. Ya. Cuma perkara itu, yang apa yang saya sebutkan tadi itu bukanlah apa yang tidak diamalkan oleh pertimbangan yang diambil oleh hakim-hakim di dalam membuat keputusan. Maksud saya, apa yang saya sebutkan tadi itu adalah berkaitan dengan di dalam peruntukan itu tidak disebutkan secara jelas perkara-perkara ini. Ya. Peruntukan itu terlalu ringkas. Ya. Jadi perlu ditambah baik. Ditambah baik. Ya, itu sahaja. Mungkin Datin, macam mana Datin berpuas hati dengan jawapan Prof tadi. Saya rasa untuk lebih mengharmonikan suasana, insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam rancangan Tukul Syariah 3, fokus pada penonton Prof. Insya-Allah. Analisis mut'ah Tukul Syariah.